Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun bersama-sama dalam sesi live pada pagi ini. Jadi insya-Allah seperti biasa kita akan sambung bacaan Al-Quran pada setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat jam 9 pagi insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan bacaan pada muka surat yang ke-87. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru mungkin first time join sesi live pada pagi ini boleh follow TikTok dulu insya-Allah dan juga boleh bantu like dan juga share sesi pada pagi ini insya-Allah. Jadi apa yang kita akan lakukan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru pertama kali join. Kita sebenarnya memang dah lama dah mula. Kita mula daripada muka surat yang pertama sekali sehinggalah hari ini insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 87. Satu hari kita baca satu muka surat saja. Sebab apa? Sebab dalam satu jam itu hanya sempat satu muka surat saja. Kenapa lama sangat? Sebab tuan-tuan dan puan yang baru pertama kali join, jadi kita akan baca dalam sesi live pagi-pagi ini iaitu ayat yang kita baca ini. Kemudian kita akan tengok kepada kepada tajwid dulu. Okay, kita akan lihat kepada tajwid ataupun hukum-hukum cara baca yang ada di dalam ayat yang kita baca. Kemudian lepas kita tengok berkaitan dengan hukum tajwid, kita akan lihat kepada terjemahan ayat. Okay, terjemahan ayat. Dan juga apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh ambil iktibar dan juga pengajaran. Tadabbur insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita dalam sesi live setiap pagi Isnin hingga Jumaat ini kita cuba cover tiga skop lah. Yang pertama kita baca. Dalam setiap bacaan kita itu akan dapat pahala insya-Allah digandakan kan setiap satu huruf ni. Kemudian kita akan belajar juga berkaitan hukum tajwid. Hukum tajwid, cara baca dan sebagainya itu dalam formula ataupun cara yang ringkas dan mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan faham, terutama bagi yang tidak mahir lagi dalam bacaan ataupun tanda-tanda. Jadi boleh follow cara yang kita kongsikan nanti insya-Allah. Kemudian kita akan sebutkan juga kadang-kadang nama hukum tajwid. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin dah belajar tajwid, dah advance sikit kan. Jadi boleh juga sama-sama. Dan yang terakhir kita akan tengok kepada terjemahan ayat yang kita baca dengan tujuannya kita dapatlah sampai dapat faham apa yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Kerana Al-Quran itu menjadi petunjuk. Petunjuk tu kepada mereka yang baca dan juga faham. Kepada mereka yang baca dan juga faham, barulah kita dapat jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk ataupun syifa kepada kehidupan kita di dunia dan juga akhirat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang baru join, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa follow insya-Allah. Kita akan mulakan sesi pada pagi ini pada muka surat 87. Boleh buka mushaf masing-masing ataupun lihat pada skrin telefon saja insya-Allah. Boleh spend masa lah dalam lebih kurang sejam saja. Kita spend masa untuk kita mendekati Allah, kalam-kalam dia insya-Allah. Allah bantu kita dalam kehidupan seharian insya-Allah. Jadi kita mulakan dulu sesi pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, baik tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan mulakan pada muka surat yang ke-87. Jadi macam biasa, kalau ada sebarang persoalan berkaitan dengan hukum tajwid ataupun cara baca, tuan-tuan dan puan boleh saja komen di ruangan komen di bawah insya-Allah, sama-sama kita bantulah. Okey,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Okey, baik, kita tengok pada tajwid yang ada dalam ayat yang kita baca. Yang pertama iaitu ulaika, ada tandanya, tanda ombak di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, ada ombak. Jadi kita lihat kepada formula ombak lah. Formula ombak itu macam mana? Yang dekat sini ni. Ombak sekiranya selepas huruf yang ada tanda ombak tersebut tidak ada sabdu, bukan huruf yang bersabdu, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Betul jai 5 harakat boleh, 4 harakat pun boleh. Di sini ada hukumnya, namanya mad wajib muttasil. Okey, mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Okey. Baik, kemudian kita lihat ada nun. Okey, nun yang kosong. Okey, hukum nun kosong ini kita dah masukkan juga dalam formula kita. Nun kosong ada 2 tempat di sini. Nun kosong yang pertama, nun kosong yang kedua. Maka kita lihat pada formula ini, nun kosong selepasnya bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengan dengung. Okey, nun kosong selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengan dengung. Jadi formula untuk nun kosong ni sama seperti kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak huruf tersebut ada tanwin yang atas tidak selari, tanwin bawah tidak selari, tanwin depan 99. Jadi semua ni kaedah dia sama. Tuan-tuan dan puan-puan ingat saja formula ni. Jadi selepas huruf nun ini tidak ada huruf lam ataupun ra. Di sini huruf ya kan. Kemudian dekat sini huruf ta. Maka kedua-dua tempat ni tuan-tuan dan puan-puan perlu dengungkan. Okey, wa may yal'anillah. Okey, wa may itu yang kita panggil dengung. Kemudian falan tajida lahu. Falan tajida lahu. Okey. Baik, untuk yang pertama kita panggil di sini idgham ma'al gunnah, nun bertemu dengan huruf ya. Okey, kemudian yang kedua nun bertemu dengan huruf ta, di sini kita panggilnya adalah ikhfa hakiki. Jadi secara umumnya bacaan dia adalah bacaan dengung. Cuma dari segi kaedah ataupun cara nak dengung tu ada sedikit perbezaan lah. Untuk idgham macam mana, memang kena masuk secara kamil, iaitu secara sempurna ke dalam huruf ya. Kalau dengung untuk ikhfa, dia adalah dengung yang samar-samar. Dia tidak terus masuk ke dalam huruf ta dan juga tidak jelas huruf nun ni. Okey, itu maksudnya sama-sama. Cuma yang penting tuan-tuan dan puan dapat tahu dekat situ adalah kena baca dengan dengung. Cukup sekadar itu saja. Kemudian tuan-tuan dan puan bila dah mahir boleh upgrade lah macam mana cara yang lebih tepat, insya-Allah. Falan tajida lahu nasira. Okey, tuan-tuan dan puan nampak huruf waw kecil, maka sama sahaja fungsinya seperti mana waw yang besar, waw kosong. Perlu dipanjangkan 2 harakat. Cuma di sini kita panggil dia adalah apa dia? Mad silah qasirah, iaitu bacaan bila mana ha bertemu dengan huruf selain daripada hamzah. Kita namakan dia mad silah qasirah. Cuma dekat situ sama je, dengan tanda tersebut kita dapat tahu bahawa bacanya 2 harakat. Baik, nasira, tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat dekat sini ada alif. Jadi tidak ada masalah dalam bacaan. Sebab dekat sini ada hukumnya mad iwad. Bila mana ada mad iwad, kadang-kadang ada sesetengah perkataan tu tidak ada alif. Dia berakhir dengan huruf yang tanwin di atas. Contoh katakan alif ni tidak ada pada nasira. Maka tuan-tuan dan puan-puan tetap perlu baca dengan 2 harakat. Nasira. Sebab apa? Tandanya tuan-tuan dan puan boleh lihat tanwin baris atas. Untuk tanwin baris atas saja. Tapi dekat sini dia dah letak siap-siap alif, maka tidak ada masalah. Okey, cuma kalau tuan-tuan dan puan jumpa ma'a, perkataan ma'a ataupun nisa'a. Okey, di situ selepas hamzah yang tanwin di atas tidak ada alif. Tetapi perlu dibaca 2 harakat, sama juga nasira ni. Sebab hukumnya sama, iaitu mad iwad. Okey, baik. Faham? Kita masuk ke dalam terjemahan ataupun maksud ayat yang kita baca. Yang pertama, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, nescaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
Maka dekat sini mereka ni siapa? Berbalik kepada golongan yang dibincangkan dalam ayat yang sebelumnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang terlepas sesi lepas, boleh lihat pada YouTube. Okay? Tekan link dekat bio tu, tekan saja. Dan boleh pilih dekat playlist live TikTok. Dekat situ adalah daripada sesi-sesi sebelum ni. Maka mereka yang sebelum ni mengatakan, orang Yahudi mengatakan kepada musyrikin Mekah bahawa musyrikin Mekah itu lebih baik daripada orang yang beriman, daripada orang-orang beriman. Nabi Muhammad SAW itu lebih buruk daripada orang musyrikin. Ayat sebelum ni yang 51 tu, haula'i tu. Okey, maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka memuliakan orang yang kafir, orang yang kufur berbanding dengan orang yang beriman. Sedangkan orang-orang ahli kitab ni ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka disebabkan itu mereka ini mendapat laknat oleh Allah SWT. Kerana apa mereka berkata sedemikian? Kerana akan dibincangkan selepas ini insya-Allah. Kerana hasad dengki mereka. Nescaya engkau tidak akan mendapat penolong baginya. Maka bila mana, apa maksud dilaknat ni? Okey? Apa maksud kalau orang itu dilaknat oleh Allah? Apa maksudnya? Maksudnya orang itu jauh daripada rahmat Allah. Apa yang jadi bila jauh daripada rahmat Allah? Maka segala kebaikan Allah SWT tidak redha. Okay, sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga pun atas rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat? Iaitu kita melakukan amal soleh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Barulah kita mendapat rahmat Allah. Maka mereka yang dilaknat itu jauh daripada Allah dan jauh daripada rahmat Allah. Maka kita minta jauhlah daripada termasuk dalam golongan-golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nescaya bila mana orang itu dilaknat, tidak ada sesiapa yang boleh membantu mereka. Walaupun orang yang nak membantu tu ada kuasa yang paling besar dekat dunia contohnya, tapi tidak mampu juga. Okay? Kerana hanya Allah sahaja yang mampu menolong bagi sesiapa yang dia kehendaki. Baik, kita teruskan pada ayat berikutnya. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Okey, baik. Pada ayat ini kita boleh lihat hukum-hukum tajwidnya. Contohnya, mim yang ada tanda mati ada satu, ada dua. Okey, ni semua kaedah samalah baca dia. Okey, ada dua, iaitu bacaan izhar. Bacaan izhar pada mim yang mati. Okey, mim mati ni samalah kita dapat lihat seperti mana nun yang mati. Maka kedua-duanya kalau tuan-tuan dan puan lihat ada tanda mati, maka dibacanya dengan izhar, iaitu bacaan jelas. Okey, bila kita sebut izhar, bila kita sebut jelas, bermaksud tidak boleh dengung pada kalimah tersebut. Maka dekat sini am lahum, kita tak baca am lahum. Okey, di sini jelaslah insya-Allah tuan-tuan dan puan, ini tak ada masalah biasanya. Kalau kita sekali sebut pun untuk yang baru first time belajar, insya-Allah boleh faham. Okey, cumanya dekat sini kita lihat ada tanwin. Ini tanwin ni apa? Tanwin adalah yang ada double macam ni. Macam baris depan ni ada dua, ataupun baris atas ada dua. Itu kita panggil tanwin. Maka kita lihat untuk tanwin 99, baris depan ni tanwin 99 lah kita panggil kan. Bahasa mudah untuk tuan-tuan dan puan faham. Jadi tuan-tuan dan puan lihat tanwin 99, tanwin tidak selari atas. Maka kedua-duanya adik-beradik ni. Adik-beradik itu macam mana? Maksudnya adik-beradik itu sama dalam formula ini. Okey, maka tanwin atas tadi kita jumpa ni tanwin atas dekat sini. Kemudian tanwin depan 99. Maka formulanya sama. Jadi kita lihatlah selepasnya huruf apa. Kalau bukan huruf lam ataupun ra, maka dibaca dengung. Kalau selepasnya lam ataupun ra, maka dibaca tak dengung. Kita tak boleh baca dengung. Jadi kita lihat yang pertama, 99, selepasnya bukan lam, selepasnya mim, bukan lam, maka boleh baca dengung. Tapi dekat sini tanwin yang tidak selari. Okey, tanwin yang tidak selari. Saya punya tangan ni besar, saya tunjuk gunanya. Okey, tanwin yang tidak selari selepasnya huruf lam. Maka dekat sini tak boleh kita dengung. Itu sahaja kaedahnya.
Tuan-tuan dan puan kena ingat ini punya formula saja. Okey, kena ingat formula ini sahaja. Okey, jadi dekat sini kita baca dengung dan di sini kita tidak boleh baca dengung. Maka di sini nasibum, pastikan bibir atas bibir bawah dirapatkan. Di sini idgham ma'al gunnah ataupun kita boleh sebut juga wajibul gunnah, kerana huruf mim yang bersabdu sama seperti mana nun yang bersabdu, iaitu wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Okey, kemudian fa'idzalla tadi kita dah sebut tak boleh dengung. Jadi cara bacanya macam mana? Kita masuk ke dalam huruf yang ada tanda sabdu tersebut. Ke dalam huruf lam lah. Okey, terus masuk ke dalam huruf lam tersebut. Dimasukkan secara kamil, iaitu secara jelas, secara keseluruhan. Fa'idzalla, tak boleh dengung. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dapat pelajari satu lagi hukum alif lam ma'rifah. Yang pertama ada alif lam qamariyah di sini. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Okey. Perbezaannya hanya pada lam ini ada tanda mati. Yang kedua, lam tidak ada tanda mati. Jadi tuan-tuan dan puan bila faham tanda-tanda ni, jadi tuan-tuan dan puan boleh tahulah ada nama hukumnya apa kan. Yang lebih penting adalah tuan-tuan dan puan tahu cara baca. Bila lam ada tanda mati, maka perlu dilafazkan huruf lam. Minal mul. Okey. Kalau lam tidak ada tanda mati, maka diabaikan huruf lam tersebut dalam bacaan. Bermaksud tidak perlu dilafazkan. Jadi bacaan la yu'tunan nas, kita abaikan lam. Terus masuk dalam huruf nun. Maka dekat situ kita dapat tahu ada hukum alif lam syamsiyah di sini, alif lam qamariyah di sini. Lepas ni kita akan jumpa banyak lagi. Sama saja. Untuk hukum tajwid ni senang je. Kalau tuan-tuan dan puan belajar, insya-Allah sekejap saja tuan-tuan dan puan boleh kuasai. Cuma yang tinggal lagi adalah untuk kita faham apa yang kita baca. Disebabkan itu kita masukkan juga untuk slot kita faham. Okey, kita tengok pada terjemahan. Ataukah mereka mempunyai bahagian daripada kerajaan, yakni kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberi sedikit pun kebaikan kepada manusia. Maka dekat sini kita dapat fahami bahawa bila mana mereka ini diberikan kekuasaan, diberikan kuasa, ada kuasa lah, ada kuasa untuk memerintah, kan, menjadi orang yang besar, pemimpin dan sebagainya, mereka tidak akan dapat memberi kebaikan sedikit pun kepada mereka, iaitu orang-orang yang beriman. Mereka bila dah dapat kuasa, andai kata mereka dapat kuasa, maka tidak ada peluang lagi untuk orang-orang yang soleh, orang yang mengikut Nabi dapat kebaikan sedikit daripada kekuasaan mereka itu. Berbezalah dengan orang Islam ataupun orang yang beriman, orang yang di jalan yang benar. Bila di atas, mereka ini melaksanakan tanggungjawab, memberikan hak-hak tak kira kepada orang Islam ataupun orang bukan Islam sekalipun, dijaga hak-hak mereka. Tapi bila jatuh kepada tangan mereka, orang yang kufur, maka mereka ini tidak ambil endah lah kepada orang-orang yang tidak sealiran dengan mereka. Macam tu. Baik. Walaupun sanaqira, ni bahasa Arab lah, tapi kita dah terangkan secara ringkas tadi. Okey, baik. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Berapa dah ni? Dah nak 9.30 insya-Allah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlihi فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Okey, kita lihat pada tajwid ya, tuan-tuan dan puan. Kalau ada soalan tulis dekat bawah sebab saya mungkin tak sempat nak bersoal jawab dengan tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan kalau ada soalan terus je tanya. Okey. Sebab masa kita sekejap je 1 jam. Yahsudunan nas, kita jumpa lagi alif lam syamsiyah. Okey, abaikan saja huruf lam ni, terus masuk dalam huruf nun, didengungkan 2 harakat. Okey, kemudian kita nampak ada lagi hukum
ombak di sini. Ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka 4 ataupun 5 harakat. Seperti mana di dalam kita punya formula di sini. Ombak selepasnya bukan huruf bersabdu, maka boleh dibaca 4 ataupun 5 harakat. Okey, di sini. Maka dekat sini mad jaiz munfasil lah. Ma dengan hamzah ini dalam mad bertemu dengan hamzah di dalam dua perkataan yang berbeza, maka di situ mad jaiz munfasil namanya. Okey, min fadlihi nun kosong selepasnya bukan huruf yang lam ataupun ra. Bukan huruf lam ataupun ra, maka kita baca dengung 2 harakat. Okey, nun selepasnya bukan lam ataupun ra, kita baca dengung 2 harakat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tuan-tuan dan puan-puan lebih berhati-hati pada perkataan huruf dad di sini. Okey, huruf dad ni. Kenapa? Sebab ada yang baca dengan lantunan, iaitu min fadlihi. Bila tuan-tuan dan puan-puan baca lantunan, bermaksud ada qalqalah. Qalqalah ini tidak ada pada huruf dad. Kenapa? Sebab hanya ada pada huruf da, salah satunya. Okey, ada lagi 4 huruf yang lain. Dalam nota ni pun ada. Jadi, bila huruf-huruf ini tuan-tuan dan puan-puan jumpa dalam sukun ataupun dalam keadaan mati, ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta, ataupun ringkasan formula mudah untuk ingat, baju da kota, baju da kota, maka barulah dilantunkan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat pada formula ini tidak ada pun huruf dad. Min fadlihi. Maka tidak boleh dilantunkan. Sebab tak ada huruf dad dekat sini ni. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan tak boleh baca min fadlihi. Kena baca min fadlih. Min fadlih. Tak boleh min fadlih. Boleh dapat tak perbezaan dia tu? Dapat tangkap tak? Tapi faqad ataina dekat dal ini kena lantunkan. Sebab apa? Sebab ada dalam formula tadi, huruf da. Okey, baik. Lantunkan sedikit. Faqad ataina. Kemudian na ini ada ombak. Maka ikutlah formula ombak. Selepasnya bukan huruf sadu, baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, Ibrahim sama juga kena lantun sebab ada dalam formula tadi ni. Ibrahim ba. Tadi da. Faqad. Sini ba pula. Maka kena lantunkan. Okey, kemudian alif lam qamariyah ada 1, 2. Okey, ada 2 dekat sini. Perlu dilafazkan huruf lam. Ibrahim mal kitab wal hikmah wal hikmah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan kuasai tanda-tanda baca tersebut. Wa atainahum mulkan azima. Okey, dekat sini kita nampak ada mim yang mati. Mim kosong. Okey, kita ada nun kosong, mim kosong, ataupun mim ada tanda mati dan juga nun ada tanda mati. Jadi kuasai formula tersebut. Okey, kalau untuk mim yang ada mim yang kosong, maka kita lihatlah ini formula dia. Mim kosong mim yang kosong, formula dia sama macam nun yang kosong tadi kita dah sebut. Okey, maka dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena baca dengan dengung mim kosong ni. Tapi selepasnya ada huruf kaf pula. Kaf yang ada tanda tanwin selari. Untuk tanwin ada 2 jenis ya, tuan-tuan dan puan-puan yang tak tahu lagi, tanwin ada 2 jenis. Yang pertama selari, macam atas huruf kaf ni kita panggil tanwin selari. Okey, macam huruf atas huruf ra ni sama juga, tanwin selari. Yang tak selari macam mana? Dekat sini. Faiza ni. Nampak tak bezanya? Atas huruf za ini tidak selari. Ini tanwin tidak selari. Ini tanwin selari. Okey, jadi apa pentingnya tahu selari tak selari? Sebab ada 2 kaedah yang berbeza lah. Kalau tak selari, ikut formula atas ni. Kalau selari, ikut formula bawah ni. Maka tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat tanwin yang selari, okey, dibaca dengan izhar. Apa maksud izhar? Izhar maksudnya jelas. Apa maksud jelas? Tak dengung. Okey. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan-puan baca dengung, di sini tuan-tuan dan puan-puan tak boleh baca dengung. Wa atainahum mulkan azima. Mulkan azima. Itu maksud tak dengung. Kalau dengung mulkan azima, itu dengung, salah lah. Okey. Perlu jelaskan mulkan azima. Okey, baik. Huruf za saya sering ingatkan tuan-tuan dan puan supaya sebut dengan betul, iaitu hujung lidah ni. Hujung lidah kena pada gigi atas depan.
Sama macam sebutan huruf za ni, faiza za. Kemudian huruf sa yang ada titik 3 tu, sama je tempat keluar dia. Maka huruf za pun kena keluar pada tempat yang samalah. Kena praktis. Sebab apa? Sebab huruf za ni ramai yang masih lagi belum tepat sebutannya. Okey, tuan-tuan dan puan dah tahu, boleh cuba praktis. Okey. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat ke-54. Atau adakah mereka dengki kepada manusia, yakni Muhammad, kerana kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya? Okey, apa kurniaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad pada waktu ni? Iaitu Nabi Muhammad SAW ni diutus sebagai Rasul ataupun Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Maka golongan-golongan yang Yahudi ni tidak dapat terima lah, sebab mereka ni harapkan Nabi akhir zaman ni daripada golongan mereka. Sesungguhnya kami telah memberikan, tapi tak patut sebenarnya mereka merasa dengki. Sebab apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Mereka tu sebenarnya termasuk juga dalam keluarga Ibrahim, kan, di bawah Ibrahim tu. Sebab Ibrahim ni kita panggil atuk kan, atuk moyang. Dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, yang ni kekuasaan yang besar. Jadi kenapa, apa logiknya mereka ni dengki? Sebab mereka ni sebenarnya satu keturunan juga. Dan Allah SWT pun sudah memberikan kelebihan juga kepada kaum mereka, kan. Mereka ada kitab Taurat. Cuma yang masalahnya adalah mereka ini menyelewengkan isi kandungan kitab Taurat. Hanya menyebarkan sebahagian sahaja. Yang tidak kena pada nafsu mereka, mereka potong ataupun mereka ubah. Kita dah baca kan ayat yang lepas, yuharrifunal kalim. Iaitu mereka ubah makna, mereka ubah perkataan, ubah baris dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak sesuai dengan nafsu mereka, untuk menjaga kepentingan pemimpin-pemimpin mereka, masyarakat mereka dan sebagainya. Maka ini perlu kita elakkan juga daripada berlaku. Kalau itu Yahudi dapat Taurat dulu, macam kita umat Nabi Muhammad dapat Al-Quran, maka kita perlu juga pelihara supaya Al-Quran itu tidak diubah. Untuk Al-Quran kan dijamin tidak akan berubah sehingga ke akhir hari kiamat. Tetapi di pihak kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman insya-Allah, maka kita perlu pelihara daripada mengubah maksud ayat ataupun mengubah makna ayat ataupun tidak beramal dengan ayat tersebut. Kita sembunyikan sesetengah ayat ataupun sesetengah hukum yang ada dalam ayat tersebut untuk menjaga kepentingan yang tertentu. Contoh, kita ada kenalan yang yang buat bisnes ataupun family kita dan sebagainya, ada ayat-ayat yang melarang, contohnya perbuatan rasuah dan sebagainya, tetapi kita sembunyikan. Maka kita pun mendapat saham dosa tersebut. Jadi kita tak nak jadi seperti mana golongan Yahudi yang menyembunyikan sebahagian daripada isi kandungan Taurat. Maka kita laksanakan, kita belajar Al-Quran, kita perbaiki bacaan, kita faham Al-Quran yang kita baca, kemudian kita sebar. Kita berani kerana kita ada hujah, kita ada dalil daripada Al-Quran. Maka disebabkan itulah baru kita ada keyakinan untuk sebarkan apa yang kita nak sebar. Kan? Macam tu. Cuma dekat situ kena jagalah. Bila kita dah ada ilmu, maka kita kena adil. Kena adil dengan ilmu yang kita ada tersebut, kita sebarkan pada ramai orang. Walaupun dengan sekadar satu ayat, kan? Apa yang kita tahu yang betul, yang sahih, kita sebarkan. Jangan pula sebarkan benda-benda yang tidak sahih. Maka kalau kita sebar tanpa ilmu, maka kita sendiri yang akan dapat balasannya daripada Allah SWT. Okay? Baik, kita teruskan. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. Okay, فَمِنْهُمْ. Okay, ada nun mati dekat sini, ada berapa ni? Banyak ni nun mati. Nun yang ada tanda mati. Bila saya sebut nun mati tu bermaksud nun yang ada tanda mati. Sebab apa? Sebab nun ni ada dua. Kalau nun mati tu nun yang kosong, kemudian nun yang ada tanda mati. Tapi dekat sini nun yang ada tanda mati ada satu.
Okey, kita kira 2, 3, 4. Ini bukan nun ada tanda mati. Dia nun mati juga, cuma dia bukan ada tanda mati. Sebab apa? Sebab bezalah dari segi hukum dia nanti. Okey, jadi ada 1, 2, 3 dan 4. Maka macam mana cara nak baca dekat situ? Kita dah ulang tadi, kita dah sebutkan tadi, iaitu cara bacanya adalah tuan-tuan dan puan-puan kena izhar, jelaskan. Okey? Ni, tengok dekat sini ni. Nun ada tanda mati. Maka dibaca izhar, jelas. Okey, jelas maksudnya tak boleh dengung. Jadi semua ni sama. Formula yang sama. Mim ada tanda mati. Yang selari. Guna je formula ni, senang. Okey. Baik, jadi semua keempat-empat itu tuan-tuan dan puan-puan kena baca dengan izhar lah, jelas. Faminhum man wa minhum tak boleh dengung. Kemudian kat sini tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat mim kosong, nun kosong. Maksudnya tidak ada tanda matilah. Maka gunalah formula atas ni. Nun kosong, mim kosong. Selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dibaca dengan dengung. Itu saja. Cukup setakat tu saja. Tuan-tuan dan puan-puan ingat saja maksud tanda-tanda tersebut. Dari segi hukum tajwid tu pening lah kadang-kadang. Kan? Kalau kat sini kita sebut izhar halki, di sini idgham syafawi, ataupun boleh sebut juga idgham mutamathilain ataupun wajibul gunah, itu pening. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan dah belajar, tak ada masalah lah. Kalau yang baru-baru nak bertatih-tatih ni, kena ingat formula sahaja, dah cukup. Okey. Wa kafa bi jahannama sa'ira. Kemudian nun ada sabdu, dibaca dengan dengung 2 harakat wajibul gunnah. Baik. Wa kafa ni tuan-tuan dan puan-puan jangan baca wa kafaya, sebab ya ni bukan huruf yang hidup ni. Dia hanya tanda mat. Kalau huruf bermaksud dia ada baris menyerong ni. Macam fa dengan kan nyerong kan. Ini alif ni. Maka baca 2 harakat saja. Baik, kita tengok terjemahan. Faminhum man amana bihi. Maka di antara mereka, yakni orang-orang Yahudi yang disebut tadi kan, yang dengki itu. Dalam ayat sebelum ni kita dah cerita, ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalang, yakni manusia beriman kepadanya. Okey, cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Jadi dalam kalangan mereka ni, orang Yahudi ni, mereka ni ada golongan yang beriman juga sebenarnya. Okey, ada juga mereka yang, tapi yang banyaknya tidak beriman lah. Macam sebelum ni kita dah baca kan. Sedikit saja daripada mereka tu yang beriman. La yu'minuna illa qalila kan. Okey. Jadi sama juga macam kita kan, umat Islam, Muslim, nama Muslim, tapi berapa sahaja orang yang betul-betul beriman. Apakah ciri-ciri orang yang beriman? Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kan. Bila Allah SWT mulakan ayat tersebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, bermaksud kalau kita ni merasa diri kita orang yang beriman, maka kita perlu beri perhatian untuk apa yang Allah sampaikan selepas perkataan ya ayyuhalladzina amanu itu. Kan? Okey. Baik. Jadi selepasnya kita lihat ayat berikutnya. Kita baca dulu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Okey, tuan-tuan dan puan boleh berhenti kat sini lah, walaupun tidak ada tanda wakaf kan. Kenapa boleh berhenti? Sebab tengok pada maksud dia lah. Tuan-tuan dan puan kalau boleh baca Quran yang ada terjemahan tu. InsyaAllah boleh tahulah dekat mana yang sesuai berhenti. Okay, kalau tak ada, boleh ikut je tanda-tanda ni. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Inna Allah kana azizan hakima. Okey, kita berhenti ayat 56. Kita lihat pada tajwid dulu. Okey, untuk tajwid ni kita ringkas-ringkas saja tuan-tuan dan puan, sebab kita ulang benda yang sama dan masa pun tak banyak. Okey, nun yang bersabdu. Okey, nun bersabdu kita jumpa 2. Wajibul gunnah, wajib kita dengung 2 harakat. Kemudian apa lagi kita boleh tengok dekat sini? Kalau ada tuan-tuan dan puan tak tahu, boleh tanyalah. Okey, mim ada tanda mati lagi, kita jumpa 1. Okey, mim ada tanda mati lagi 2.
Kemudian baris tanwin yang selari 1, okey, 2. Okey. Jadi ada 4 dekat sini, 2 mim yang ada tanda mati, 2 tanwin yang selari. Maka kita guna formula yang kedua ini. Formula yang kedua ini, kita jumpa tadi mim ada tanda mati, tanwin yang selari, maka kita baca izhar, iaitu jelas dan tidak boleh dengung. Okey. Baik, kita tengok pula apa yang ada lagi. Okey, tanwin tidak selari. Okey, tuan-tuan dan puan kena ingat ni, tanwin tidak selari. 1. Okey, tak ada dah. Okey, ni akhir ni tak apalah, sebab dia akhir kan. Jadi tanwin tidak selari dengan mim yang kosong, sama ni hukum dia ni. Cara bacalah, bukan hukum dia, cara baca. Okey, tanwin tidak selari, selepasnya bukan lam ataupun ra, macam kat sini tadi. Bukan huruf lam ataupun ra, maka dibaca dengan dengung. Sama juga mim yang kosong, selepasnya yang mim ni, hukum mim tak perlu tengok pada selepasnya lah. Kalau mim kosong terus baca dengan dengung. Okey. Baik. Kita dah jumpa lah tadi. Hari ni kita kurang sikit sebut nama-nama hukum tajwid, tak apa. Yang penting dapat baca dengan betul. Okey, dekat sini ni ikhfa syafawi lah. Kau nak tahu kan, juluduhum baddalnahum, di sini ikhfa syafawi. Okey, ada hukum alif lam ma'rifah. Di sini alif lam qamariyah, lam ada tanda mati, perlu dilafazkan huruf lam tersebut. Wa liyadhuqul adab. Okey, baik. Ba ni qalqalah, bila last sekali kita nak berhenti, kita wakafkan, kita sukunkan, betul lah. Maka dilantunkan adab. Kena ingatlah tuan-tuan dan puan, kena ingat huruf qalqalah tu ada berapa. Tu yang bawah sekali tu. Ba, ju, da, ko, to. Ba, jim, dal, qaf dan juga huruf ta. Huruf dot tak ada. Jadi hati-hatilah, jangan lantunkan bila jumpa huruf dot. Baik, ayat 56, tengok pada maksud terjemahan ayat. Maka di antara mereka, ni kita dah baca 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dalam ayat ni dapatlah kita fahami bahawa orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada ayat-ayat kami, ayat-ayat kami, iaitu ayat-ayat Allah SWT, sama ada alam semula jadi ataupun daripada hukum-hukum hakam, yang tidak mahu ikut, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Mereka itu akan dimasukkan dalam neraka. Dan bila mana mereka masuk dalam neraka tu, apa keadaan mereka? Setiap kali kulit mereka hangus, kan, bila dah bakar dalam neraka tu hangus lah. Macam kat dunia pun kena bakar pun hangus. Cuma bila kena bakar dekat akhirat, dekat neraka ni, berganda lagi lah kepanasan, kehangusan dia, kan. Tapi bila hangus tu apa yang jadi? Kami ganti dengan kulit yang lain. Allah SWT ganti lagi kulit yang hangus tu dengan kulit yang baru. Bukan maksudnya nak merawat. Kenapa Allah ganti dengan kulit yang lain? Agar mereka merasakan azab. Sebab apa? Sebab bila berganti kulit yang lain, maka kalau tuan-tuan dan puan pernah belajar sains kan, dulu kan, pernah belajar sains. Saya pun dulu aliran sains agama. Dalam kulit tu kita ada pelbagai reseptor kan. Salah satunya ada pain receptor. Maksudnya reseptor ni apa orang panggil? Tuan-tuan dan puan, reseptor ni kalau English dipanggil reseptor lah, pain receptor ataupun reseptor pain. Pain receptor lah. Reseptor. Dia macam tak ingat lah. Reseptor tu benda yang menyebabkan kita rasa sakit. Benda tu ada dalam kulit. Disebabkan itu, bila mana kulit Allah SWT ganti dengan kulit yang baru, maka reseptor tu ada balik lah. Kan, bila hangus reseptor tu dah mati. Maka diganti dengan kulit yang lain supaya dirasakan azab. Deria rangsangan macam bukan deria. Betul lah kot, deria. Deria sakit. Macam tu. Okey, ya, faham lah tuan-tuan dan puan, dapat faham. Jadi digantikan supaya dapat merasakan azab itu lebih. Sebab apa? Kalau kulit yang dah hangus, maka reseptor tu dah mati. Ataupun bila dibakar, mati.
tak dihidupkan kembali, dah tak rasa sakit. Maka dekat situ tak dapat azab yang padu lah, yang pedih kan. Maka Allah SWT ganti yang baru, yang lain. Bila diganti baru, maka adalah semua tu reseptor pain semua tu, maka di situlah menyebabkan rasa yang lebih pedih azabnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, kita teruskan ayat yang berikutnya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. Okey, kita berhenti dulu. Tengok pada tajwid. Walladzina amanu wa amilus shah. Terus masuk dalam huruf sad. Okey, abaikan huruf lam kerana huruf lam tidak ada tanda mati. Alif lam syamsiah di sini. Okey, kita lihat lagi apa lagi ada. Dal, okey, huruf qalqalah, jim juga huruf qalqalah. Lagi apa lagi huruf qalqalah ada dalam ni? Huruf dal, qalqalah juga, maka dilantunkan sanud, okey. Tajri, okey, wanud, okey, semuanya kena lantunkan. Kemudian mim yang ada tanda mati satu. Okey, lagi ada lagi. Mim ada tanda mati 2. Mim ada tanda mati 3. Maka kita perlu baca dengan izhar. Ni. Mim mati, baca izhar, jelas tak boleh dengung. Okey, apa lagi ada? Dekat situ semuanya hukum izhar syafawi lah nama dia. Tuan-tuan dan puan, mim yang ada tanda mati itu izhar syafawi nama dia. Okey, tanwin tidak selari 1. Okey, sama juga hukumnya dengan nun yang kosong 1. Okey, tanwin tidak selari, cumanya kalau kita berhenti dekat sini, abaikanlah, tak boleh dengung, abada sahaja. Kalau kita sambung, maka kena guna kaedah tu lah. Tanwin tidak selari. Okey, tanwin depan 99 sama kaedahnya dengan tanwin tak selari. Ini pun sama, kalau kita sambung sama juga, tanwin depan 99, tanwin tidak selari. Maka kita lihat, bila tanwin tak selari, atas ke bawah ke, tanwin depan 99, nun yang kosong kita jumpa juga tadi, selepasnya bukan lam ataupun ra, maka dibaca dengung. Okey, untuk tak dengung ni bila ada lam dan ra, itu maksud dia. Nota ni macam pening sikit lah kalau ni kan. Jadi kalau bukan lam ataupun ra, maka dibaca dengung. Jadi kita lihatlah kat sini. Tanwin tak selari, selepasnya ta, bukan huruf lam ra, maka dengung. Nun kosong. Okey, ta juga, bukan lam ra, maka dengung. Dan lain-lain lah yang kat bawah ni. Sama juga. Maka kesemuanya kita baca dengan dengung 2 harakat. Okey, cuma perbezaan dari nama hukum tajwid tu berbezalah. Dekat sini ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, nun bertemu ta. Kemudian tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Okey, tapi semuanya tuan-tuan puan baca dengung. Okey, baik, satu lagi ada tanda mad. Ombak ni. Ombak selepasnya bukan huruf sabdu. 1. Ombak selepasnya bukan huruf yang bersabdu, huruf hamzah ni tak bersabdu, maka kita baca berapa ni? Ombak selepasnya bukan huruf sabdu, 4 ataupun 5 harakat. Okey. Fiha, cuma dekat sini ni mad jaiz munfasil, sebab mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan berbeza. Di sini pun sama. Mad bertemu hamzah dalam 2 perkataan, mad jaiz munfasil namanya. Okey, mutahharah. Tuan-tuan dan puan-puan, berhenti kena bunyi huruf ta ni seperti huruf ha. Mutahharah. Jangan berhenti mutahharat. Mutahharat untuk ta yang terbuka. Ta maftuhah. Ta maftuhah ni ta yang terbuka ni. Ini ta marbutah ni, ta bulat. Maka kalau nak berhenti pada ta bulat, perlu dibunyikan seperti huruf ha. Okey, baik, jelas. Kita lihat pada terjemahan ayat.
Adapun orang-orang yang beriman, kalau tadi disebutkan keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Jadi Allah SWT berikan khabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Kenapa dituruti walladzina amanu kan dengan wa'amilus solihat? Kenapa orang panggil apa? Disekalikan orang beriman dan juga yang mengerjakan kebaikan. Sebab apa? Sebab orang yang beriman mestilah menzahirkan ataupun membuktikan keimanan mereka dengan amal soleh. Maka kalau kita mengaku kita orang yang beriman, maka kita perlu beramal soleh, kena melakukan kebaikan. Itu bukti je. Okey, kelak akan kami masukkan ke dalam syurga. Allah beri gambaran syurga ataupun ciri-ciri syurga supaya kita rasa macam menarik, interesting kan. Tapi apa yang berada di syurga tidak samalah dengan yang ada di dunia. Contoh buah-buah yang ada di syurga tak sama macam buah-buah yang ada di dunia. Sungai-sungai yang ada di syurga tak sama dengan sungai-sungai yang ada di dunia. Maka di sana mereka mempunyai pasangan yang suci, yang sempurna, yang perfect lah. Kalau mungkin dekat dunia ni pasangan kita, isteri kita ataupun suami kita ada kekurangan kan, ada kekurangan tersendiri, sama ada dari segi dari segi fizikal ataupun rohani, batin dan sebagainya, ada kekurangan. Tapi Allah SWT bagi tahu dekat syurga nanti ada pasangan-pasangan kita yang suci, tidak ada sebarang kekurangan ataupun sentiasa suci lah. Maksudnya tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada wiladah dan sebagainya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-58 sikit lagi insya-Allah tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz, saya Hajah Aminah Nur Dati Sungai Perak sedang join. Alhamdulillah, terima kasih Puan Hajah Aminah, sebab TikTok tu nama user 8181 kan. Okey, terima kasih Puan Hajah join. InsyaAllah sama-sama dapat manfaat. Kita teruskan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Okey, baik. Tengok pada tajwid. Okey, yang pertama kita cari dulu nun yang ada sabdu satu. Jadi yang kita cari ni semua hukum yang samalah bacaan dia. Nun sabdu 2, nun sabdu 3, mim sabdu 1, nun sabdu 4. Okey, semuanya kita baca dengan dengung. Wajibul gunnah nama dia, tuan-tuan dan puan. Wajibul gunnah. Maksudnya wajib dengung. Gunnah tu dengung. Okey, dengung dua harakat. Ya'murukum an tu'addul. Okey, dekat sini tuan-tuan dan puan, bila hamzah ni ada sukun, tuan-tuan dan puan kena hati-hatilah sebut, bezakan huruf hamzah ni dengan ain. Kerana apa? Kalau ada yang tak hati-hati, bacaan dia jadi ya'murukum, itu ain, bukan hamzah. Bukan hamzah. Jadi ya'murukum. Dia tingkatan bawah, dalam halkum tu tingkatan bawah, bukan atas. Kemudian mim ada tanda mati satu. Okey, ni mim kosong ni lain lah. Mim kosong lain. Mim ada tanda mati satu. Okey, kalau mim kosong ada berapa? 1, 2. Okey, nun dia sama macam nun kosong. Okey, nun kosong 1, 2. Jadi kita lihat pada formula. Mim ada tanda mati tadi jelas izhar, tak boleh dengung. Jadi kalau mim kosong tadi, nun kosong tadi, kita baca dengung. Cuma kalau untuk nun kosong ni tengok dulu selepasnya lam ataupun ra ke bukan. Kalau bukan huruf selain lam ataupun ra, maka boleh baca dengung. Kalau huruf lam ataupun ra, maka tak boleh dengung. Okey, kalau kat sini tadi nun kosong tadi mana? Ni.
Selepasnya bukan lam ra, maka boleh dengung. Dekat sini pun sama, boleh dengung. Kalau mim kosong terus je baca dengung. Okey. Okey, dekat sini ikhfa hakiki. Hakamtum bainan nas ni ikhfa syafawi. Ni ikhfa hakiki, ni ikhfa syafawi. Kedua-dua ikhfa. Cuma kenapa beza? Ni di bawah hukum nun mati, ni di bawah hukum mim mati. Ni ikhfa syafawi. Cuma bacaan ikhfa syafawi ni macam mana tuan-tuan dan puan? Rapatkan bibir atas bibir bawah. Ya'izukum bih hakamtum. Dengung tu dengan keadaan bibir atas bibir bawah kita rapat. Kalau tuan-tuan dan puan baca bacaan iklab dengan bibir atas bibir bawah rapat, maka cara baca dia sama. Cara baca sama. Tapi kalau tuan-tuan dan puan amalkan pandangan yang iklab itu ada sedikit regangan kan, maka berbezalah sedikit. Cuma saya ikut yang pendapat bibir atas bibir bawah rapat iklab, maka sama bacaan dia dengan ikhfa syafawi. Okey, baik. Apa lagi kita boleh tengok dekat sini? Ada mat. Ombak ni selepasnya bukan huruf sabdu. Mana lagi ombak? Ombak rindu. Di sini ombak rindu ni. Tapi kita berhenti kan. Kalau kita tak berhenti, maka hukumnya sama juga. Kita baca. Kita tengok dulu. Kalau bukan sabdu, maka baca 4 ataupun 5 harakat di sini. Di sini pun sama. Okey, sebab formula kita ni. Ombak selepasnya bukan huruf sabdu 4 ataupun 5 harakat. Okey. Cuma dekat sini tuan-tuan dan puan, kalau sambung bacaannya ada hukum mad silah tawilah nama dia. Tapi tak apalah, yang penting baca betul. Ni bacaan iklab ni. Sami'an basira. Yang kita sebut sama bacaan dia dengan ikhfa syafawi tadi. Mim yang ada tanda kecil tu. Mim ekor ke bawah. Itu iklab. Baik, kita lihat pada terjemahan ayat. Ada 4 minit lagi sikit lagi tuan-tuan dan puan. 58. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dalam ayat yang ke-58, Allah SWT dah bagi guideline lah kepada kita bahawa sampaikanlah amanah ataupun tanggungjawab kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa orang yang berhak menerimanya? Iaitu orang yang ahli dalam perkara tersebut. Macam sekarang lah, contoh kita nak bagi tanggungjawab ataupun amanah menyampaikan ilmu agama. Maka orang-orang yang ada ilmu agama perlu memegang amanah tersebut. Contohnya lagi, contoh kita nak beri amanah kepada orang untuk sampaikan sesuatu berita. Maka kita lihat kepada orang yang kita nak beri amanah itu, adakah mereka itu orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dapat sampaikan perkara yang sepatutnya. Barulah kita boleh beri. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapnya dengan adil. Di sini Allah SWT menyebut apa? Hakamtum bainan nas, iaitu antara manusia, bukan antara orang beriman sahaja. Maka kita sebagai orang beriman, bila nak menetapkan sesuatu hukum tersebut, tidak kisahlah antara Muslim dengan Muslim ataupun Muslim dengan orang kafir dengan orang kafir ke, kena menetapkan hukum tersebut dengan adil. Dengan adil ni maksudnya dengan guideline lah, guideline syariat. Maka bukanlah maksudnya kita dengan orang Islam saja kita berlaku adil, tapi dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam kita tak berlaku adil. Itu namanya zalim. Maka kedua-dua tak kisah agama apa, Allah SWT ajar kita berlaku adil. Kan contohlah kalau kita jemput ada kawan kita yang Muslim dan non-Muslim. Contoh. Ni bukan menetapkan hukum sangat. Contoh yang Muslim tu kita bagi banyak sikit. Contohnya goodies kan, 2 goodies. Tapi orang kafir ni kita bagi 1 je. Nampak dah ketidakadilan dekat situ. Maka kita kena jaga juga hubungan kita dengan orang yang bukan Islam juga. Supaya dengan harapan bila kita berlaku adil, menunjukkan apa orang panggil, sifat-sifat mahbudah, sifat-sifat yang baik, maka orang-orang yang belum Islam tadi tertarik untuk memeluk Islam, untuk mengetahui lebih lanjut. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita amalkan, kita tonjolkan kemurnian ataupun kebaikan Islam itu. Sebab itulah kalau orang cakap ada orang Islam ni
yang mencuri, merompak, yang buat jahat dan sebagainya, itu bukan sebab masalah Islam, itu masalah diri dia sendiri. Okey. Jadi kita kalau kita tak nak jadi fitnah kepada agama, maka kita perbaikilah amalan kita, kita punya muamalat kita dengan kawan-kawan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, sama ada yang muslim ataupun non muslim. Kena berbuat baik. Okey, kita pergi ayat terakhir insya-Allah sikit lagi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. Sorry. In kuntum ni terdengung ni mim ada tanda mati ni tak boleh dengung ni. Okey, sekali lagi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita lihat tajwid dulu sekejap secara ringkas, cepat sikit. Ya, ada ombak sini ada ombak, mana lagi ombak? Okey, selepasnya bukan huruf sabdu. Okey, dua-dua bukan huruf sadu ya. Baca 4 ataupun 5 harakat. Di sini mad jaiz munfasil ni. Ya dengan ayuhan ni dua perkataan berbeza. Di sini pun sama mad jaiz munfasil. Apa lagi? Nun kosong 1, nun kosong 2, tanwin tidak selari 1. Okey, jadi samalah hukum dia. Lagi nun kosong 3, nun kosong 4. Banyak nun kosong ni. Kemudian tanwin yang tidak selari, tanwin 99, maka semuanya kaedah yang sama. Kita lihat pada formula yang pertama ni. Nun kosong dengan tanwin tidak selari. Tuan-tuan dan puan, maka selepasnya bukan lam ra, maka boleh baca dengung. Itu saja. Formula dia ringkas. Banyak kan, tapi ringkas saja di situ. Semua yang kita sebut tadi kena baca dengung 2 harakat. Okey, kemudian mim yang ada tanda mati. Mim ada tanda mati tadi kita dah baca kat sini. Okey, maka kita baca dengan izhar, baca dengan jelas. Kat sini tuan-tuan dan puan, ada yang keliru ni. Wa uli ni nak baca panjang ke pendek ni u ni. Kenapa saya baca panjang? Sebab memang kena baca pendek. Kenapa saya baca pendek? Memang bacaannya macam tu. Wa uli. Melainkan waw ni tidak ada tanda mati ni, bulat ni. Kalau ada tanda bulat ni maka abaikan. Kalau tidak ada, barulah kita baca wa uli. Ni ada tanda mati ni, maka abaikan saja. Wa uli. Macam tu. Baik, kita teruskan pada terjemahan. Kita ringkas-ringkas je untuk tajwid tu, insya-Allah tuan-tuan dan puan yang dah join banyak kali ni dah pro dah sebenarnya. Dah pro dah. Kalau yang terlepas tu ataupun first time join, boleh tengoklah sesi yang sebelum-sebelum ni dalam YouTube. Okey, tekan je dekat bio tu, boleh pilih. Okey. Haris, Tuan Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, baru masuk ke? Tapi boleh tengoklah nanti yang sebelum ni. Okey, tengok terjemahan ayat terakhir tuan-tuan dan puan. Sikit lagi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, dan ulil amri. Apa maksud ulil amri ni? Pemegang kekuasaan. Okey, selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah dan sunnah Rasul. Ulil amri ni boleh jadi pemerintah ataupun ulama. Kalau macam dulu memang pemerintah tu seorang ulama kan. Tapi sekarang ni dah berasingan. Maksudnya pemerintah tu lain, ulama tu orang yang mahir agama tidak menjadi pemerintah utama. Tapi pemerintah itu perlu mendapat nasihatlah daripada ulama. Okey. Di antara kamu, kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka Alhamdulillah. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan, Allah SWT dah bagi guideline kepada kita, kepada kita semua, bahawa Allah SWT suruh kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Ada dua perkataan taat Allah, taat Rasul. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan perasan, pada perkataan ulil amri tidak ada kalimah ataupun perkataan taat. Kalau dalam Arab dia ni lah, ati' Allah, ati'ur Rasul. Kenapa Allah SWT tak sebut ati'u ulil amri? Sebab apa? Sebab
ati Allah, ati Rasul, semua kena taat. Semua perkara daripada Allah SWT dan juga Rasul kena taat. Tanpa ada soalan, tanpa ada percanggahan dan sebagainya. Tetapi untuk ulil amri, kita hanya boleh taat perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Andai kata ulil amri, pemimpin kita ni, pemerintah, bagi arahan supaya orang-orang Islam tidak perlu menutup aurat ataupun tidak perlu bertudung contohnya, maka kita tidak boleh ikut. Okey, maka tidak boleh diikut sewaktu arahan tersebut dikeluarkan. Sebab apa? Sebab ada beza ni. Sebab tu Allah SWT letak taat dekat Allah, taat dekat Rasul, tapi tidak ada perkataan ataupun kalimah taat pada ulil amri. Sebab tidak semua perkara yang ulil amri keluarkan kita perlu taat. Kena lihat dulu. Kalau bercanggah dengan agama, maka tidak boleh, haram kita ikut. Maka kalau yang tak bercanggah, maka perlu kita ikut. Kita kena ikut. Okey, baik. Itu secara ringkas. Kemudian jika kamu berbeza pendapat, antara kita ni ada perbezaan, antara pemimpin ada perbezaan pandangan dan sebagainya, maka cara yang paling betul, paling tepat adalah kembali kepada Allah. Maksudnya kembali rujuk kepada Al-Quran dan juga kembali kepada Rasul, rujuk kepada sunnah. Kalau tak jumpa dalam Quran, tengok dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka bila kita berpandukan dua panduan yang sangat-sangat hebat dan juga sangat tinggi dalam Islam ini, insya-Allah kita akan dapat hasil ataupun akibat yang baik. Sebab apa? Sebab Allah SWT yang tahu keadaan kita, masalah kita, apa yang kita yang orang panggil, yang bertelingkah, apa masalah isu-isu antara dua pihak dan sebagainya. Allah SWT yang tahu penyelesaiannya. Jadi kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebab itulah dalam kehidupan kita, kita kena bergantung, berpandukan setiap gerak-geri kita, amalan kita bergantungkan dengan hujah-hujah, yakni dalil Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih. Jadi daripada itulah kita dapat amalan yang insya-Allah diterima, kan? Amalan sahih. Sebab apa? Sebab amalan yang diterima itu antara salah satu syarat dia iaitu yang mengikut syariat. Mengikut apa yang Nabi SAW ajar, apa yang Allah SWT ajar kepada kita. Jadi itu saja, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai pada muka surat yang ke-87 hari ini, insya-Allah. Kita dah secara tidak sedar, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada hampir di pertengahan juzuk yang kelima. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT untuk berikan kita kekuatan, semangat, kan, untuk terus mempelajari Al-Quran, terus mendalami Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan juga memahami ayat-ayat yang kita baca insya-Allah setiap hari. Ramadan pun sudah tidak lama lagi, dalam berapa hari lagi? 50 lebih, tak silap 50 lebih hari lagi. Tuan-tuan dan puan boleh buat persediaan lah untuk kita belajar Al-Quran ke, bila masuk musim Ramadan nanti dapat tadarus, kan, dapat tadarus dengan keluarga ke, dekat surau dan sebagainya dengan gembira, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti dulu setakat ini hari ini. Kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Kalau tidak ada esok saya rasa tak boleh live, tapi tak apa, tengok dulu. Kalau tak ada, kita jumpa hari Rabu insya-Allah. Hari Rabu pukul 9 juga sehingga pukul 10. Sebab live ni insya-Allah 9 hingga 10 pagi setiap Isnin hingga Jumaat lah. Ada tulis dah sebenarnya dekat bio TikTok tu. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang baru first time join boleh join, follow lah kita punya TikTok. InsyaAllah di masa hadapan kita akan hasilkan lagi video-video dan program-program yang bermanfaat untuk tuan-tuan dan puan mengenal ataupun mendekati ilmu Al-Quran dan juga Islam, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada yang join hari ini, yang join daripada awal hingga akhir, dan juga yang bagi hadiah kalau ada, kan, yang bagi salam, yang share live dan sebagainya, yang bagi respon dekat komen. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada sesi akan datang. Saya mohon maaf atas kekurangan sepanjang sesi pada pagi ini. Semoga semuanya dapat kebaikan dan keberkatan. Assalamualaikum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama.